Hai, Assalamualaikum sahabat. Cha. Okey, hari ni Kak Nan terpanggil lagi di depan kamera Kak Nan dengan isu yang sama, kes Nur Suria yang Kak Nan dah cover semalam. Okey, terus terang cakap lah kan, kita straight to the point je lah. First of all, Kak Nan nak minta maaf kalau dekat video tu mengundang rasa marah korang. Ada sesetengah pihak yang marah sebab Kak Nan baca komen. Kak Nan nampak komen-komen yang marah tu. Jadi, this video bukanlah Kak Nan nak dam komen orang ke apa ke, tak. Sebab Kak Nan terpanggil untuk buat video ni untuk make it clear. Okay? Kak Nan perasan ramai yang salah faham dengan video Kak Nan. Okay, first time Kak Nan berulang-ulang kali tengok video Kak Nan sendiri. Bukan apa? Sebab Kak Nan nak cari dekat mana salah aku bercakap. And aku tak tahu kat mana salahnya tu. Biasalah guys, manusia takkan perasan silap sendiri. Salah orang nampak, salah sendiri tak nampak. So same goes to me lah. Me pun sama macam tu lah. Jadi I decide untuk just menerangkan semula balik apa sebenarnya aku cuba sampaikan. Okay, first thing, orang kata aku cepat sangat. Benda baru berlaku, lepas tu tak ada berita betul-betul lagi kau dah buat konten. Okay guys, first of all, benda tu request daripada adalah dekat DM Instagram aku. Bukan satu, bukan dua, a lot aku perasan. So aku macam, okay, kenapa pasal Nur Suria ni? Jadi aku pun terus pergi baca artikel dia. Bila aku baca artikel tu, aku orang yang macam boleh feel tau. Aku lain, kau lain. Aku boleh feel benda tu. So aku rasa macam sedihnya cerita ni. Okay, boleh. Sebabkan orang request tu satu. And kedua, aku pun rasa macam nak sampaikan juga benda ni. Jadi aku pun terus buat pasal Nur Suria ni. Kalau korang perasan, banyak lagi isu mana dia punya tunang muncul. Dia punya bapak dia kata apa adik dia kata. Aku tak cover pun pasal-pasal tu sebab sebenarnya dalam video tu aku mau tu tunjukkan reaction aku terhadap apa yang telah terjadi. Okay, and sebabkan aku terlalu cepat sangat buat konten, sebenarnya suspect is just a suspect, which is ada juga orang yang belum percaya yang kejadian tu kawan dia yang buat. Okay, betul. Tapi guys, dalam video aku tidak ada mention nama pembunuh ataupun gambar pembunuh. Even though aku ada info-info tu dekat artikel. Bukan akulah, korang semua pun kalau Google memang korang nampak siapa suspek, siapa itu, siapa ini. And aku sebut pembunuh sebab orang tu dah mati. Bila mati dibunuh, maka adalah si pembunuh. Jadi bila orang kata macam itu adalah kerja rakan dia, which is polis pun tengah siasat sekarang, so aku just sebut je lah pembunuh. Tapi aku play safe dekat situ. Aku tak naklah sebut nama dengan gambar dia. Jadi minta maaf, maafkan aku dekat situ. Maafkan aku juga kalau ada ahli keluarga atau kawan-kawan keluarga si suspek tengah menonton video tu. Bukan tengah, yang menonton video tu. Okay, so the conclusion is my video adalah more to reaction dengan kejadian yang berlaku. Okay, aku admit aku memang emo. Tapi you guys kena tahu, aku lain, kau lain. Kalau kau rasa cerita tu tak ada apa-apa masalah, impact pula dah effect kat kau, it's okay. Tapi bagi aku, my heart is heavy lah bila tahu benda tu. Okay, next aku nak sentuh bab orang kata aku buat konten macam just nak view, lepas tu aku main cakap je, aku tak tahu apa-apa. Aku pun dah disclaim dekat dalam video aku. Aku cakap aku ambil benda tu pun daripada Google. Aku tak tahu awak yang komen tu, awak tengok ke tak video saya sampai habis. Saya ada letak kat situ. Takkan saya nak letak subtitle sepanjang masa tulis kat situ, coming from Google, artikel from Google apa semua kan. Itu sebab kalau boleh, once you start tengok video orang, once you terasa macam kat video orang ataupun you suka, you better tengok sampai habis.
Okay, kita balik kepada yang aku nak view, aku just nak subscriber aku datang cepat-cepat kan. Tak tahu nak cakap apa, tapi kalau boleh fikir balik lah kan, banyak je isu dekat Malaysia ni yang hangat-hangat. Seperti contoh hari tu ada seorang perempuan mati sebab sedut lemak. Benda tu pun isu hangat juga tu. Tapi aku tak buat sebab aku tak ada feel sangat. Yang kedua, ada lagi gempak. Betul lah, seorang pemandu MyV langgar terbalik. Yang tu pun gempak tu cerita tu. Tapi aku tak cover sebab ya, aku faham sampai ada nyawa terkorban, seorang tentera, seorang ayah, seorang suami terkorban dalam tu. And kita sagar belakang pakcik tua Cina yang drive tu pun cedera. Tapi aku tak bawa juga cerita tu. Kalau aku bawa mungkin lah aku boleh dapat view banyak kan, subscriber banyak ke, mungkin lah. Aku tak bawa sebab itu kan jiwa aku. So the thing is dekat sini, aku buat konten dengan apa yang aku suka. Memang orang request, tapi aku tengok juga request dia tu kena tak dengan aku, macam tu. So alhamdulillah lah kalau betul lah video tu menyebabkan korang subscribe aku, korang tingkatkan view aku, korang tengok iklan aku tak skip, and aku pun dapat income from the video. Alhamdulillah. Aku tak cakap benda ni, tapi pada siapa yang sokong aku betul-betul ataupun sokong aku secara tidak langsung ya, duit yang aku dapat daripada income tu insya-Allah aku akan bagi pada orang-orang yang memerlukan. Okay, so thank you so much guys. Yang ketiga pula, banyak ya, aku memang cakap banyak sebab aku rasa macam orang banyak salah faham dengan video tu. So aku kena bagi tahu kenapa aku buat. Okay, kalau korang betul-betul tengok video aku tu feel, korang akan perasan yang aku ada bagi iktibar di mana jaga mulut dan jaga hati. Okey, dekat sini aku nak ambil peluang lah untuk bagi tahu lagi sekali. Ramai lagi yang masih tidak faham jaga mulut dan jaga hati ya. Jaga hati tu aku bagi contoh, seperti contoh, aku percaya dekat luar sana ada je orang yang tengok aku tapi dia tak ada apa-apa tindakan lah. And kemungkinan orang yang tengok tu pun dia tak suka pun aku, dia tak suka pun cara Kak Nani bercakap kan. Jadi dia tengok, dia macam budak ni dah tak betul ni, dah tak senonoh ni. Pergi tengok je lah YouTuber lain. Nampak dekat situ dia dah jaga hati. Daripada dia nak maki aku lebih-lebih, dia nampak dah aku macam tak betul, dia dah tak suka, dia pun pergi terus ke YouTubers lain. Betul? Tanpa meninggalkan sebarang komen yang menyakiti. Ya, itu orang yang jaga hati. Yang kedua, pasal isu jaga mulut. Jaga mulut seperti contoh macam kau tak suka aku tapi kau tengok aku sampai habis, and then kau pun komen, kau cakap kita sedekahkan je lah Al-Fatihah buat mangsa dan takziah buat ahli keluarga. Semoga apa yang berlaku ni bla 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 bla. Dia cakap secara positif. So itu orang yang jaga mulut. Dia tak setuju dengan aku sebab aku dah emotion base semua, tapi dia still lagi boleh jaga that thing. Orang yang positif lah aku cakap kan. Jaga that thing, maksudnya dia orang yang positif lah. Okay, and then aku nak interpret lagi sekali, jaga hati, jaga mulut yang aku pesan dalam video tu adalah aku ambil iktibar daripada kes yang berlaku. Contoh, orang kata, artikel kata benda ni bergaduh sebab mulut. So aku expect mulut cakap bla 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 yang menyebabkan orang tu sakit hati, betul? So kalaulah si A ni jaga dia punya mulut, tak membetul-betul macam tu, kemungkinan si ni takkan bertindak macam tu, betul? Okey, sebaliknya kita fikir, kalaulah si A ni memang jenis bla 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 macam tu, tapi si dia ni jaga hati dia, istighfar macam ya Allah tenangkan aku, janganlah sampai dia macam marah sangat, jangan terikut-ikut sangat marah tu, and insya-Allah benda tu pun, kejadian tu pun takkan berlaku. Am I right? Okay, tak perlu setuju pun, aku just cakap apa yang aku rasa aku perlu sampaikan kat korang. Okay, and then ada juga yang komen jaga iman. That one is betul, tapi aku tak berapa pandai. Actually aku tak pandai lah, aku tak faham macam mana jaga iman tu. That's why aku tak sebut. Aku just tahu mak aku ajar
Jaga hati Nan, jaga hati. Bila aku dah besar sikit, aku dah start aku dah start suka bercakap apa semua. My mum pesan jaga mulut. So benda tu yang aku cuba faham selama aku hidup. Selama aku hidup ni. Jadi jaga iman. Bila fikir balik kita fikir sama-sama. Iman dari segi bahasa adalah percaya. Kalau dari segi pengertian harafiah dia pula, percaya kepada Allah. Jadi bila jaga iman, maksudnya jaga kepercayaan kita kepada Allah. Kalau dalam iman ni kita ada rukun kan, surah Baqarah. Kejap. Dalam rukun iman. Dalam rukun iman, pertama percaya kepada Allah. Aku cuba relatekan dengan kejadian di mana dalam aku punya video aku ada cakap macam mana pun si pelaku cover, macam-macam lah dia buat, fake WhatsApp lah, apalah, whatever. Tapi jangan lupa Allah tu maha adil. Kat situ pun aku dah terapkan percaya kepada Allah. Betul? And kalaulah si pelaku ataupun si mangsa masa tu ingat Allah, aku pun tak boleh nak cakap dah benda ni. Sebab benda dah berlaku. Kita tak boleh cakap lah benda yang dah berlaku kan. Tak boleh cakap. Korang just faham dengan apa yang aku nak sampaikan pun dah cukup. Yang kedua, percaya kepada kitab. Percaya kepada Al-Quran. As we know, Al-Quran adalah kita punya petunjuk dan sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah berkata benar. Despite aku tak rasa ada benda yang boleh relatekan dengan kes Nur Suria. Mungkin kalau kita banyak baca Al-Quran, terang hati, so kita lebih bersabar. Mungkin insyaAllah. Yang ketiga adalah percaya kepada malaikat. Malaikat ni kalau dalam istilah bahasa Arab dia bermaksud kekuatan. Senang cerita macam ni, kekuatan yang mentaati perintah Allah. Tak ada apa juga nak elaborate. Yang keempat, percaya kepada Rasulullah SAW. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. I boleh sentuh sikit sebab I ada baca komen juga, orang kata bila nak akhir zaman memang macam ni lah yang berlaku. Tapi bagi aku sebenarnya dari zaman dulu lagi banyak kes-kes macam ni. Cuma zaman dulu tidak terlalu public kan. So dunia ni memang kejam. Bukanlah aku nak kata dunia sangat kejam, tak. Tapi aku ada dunia aku, which is aku ada part yang aku bahagia, ada part yang kejam dengan aku. Kau pun sama. Kau ada part yang bagus kau pun ada part yang worst kau kan. So next adalah percaya kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, percaya kepada qada dan qadar. The one thing is paling penting. Ada orang komen, dia kata mungkin ada hikmah dengan apa yang telah terjadi. Betul. Sangat-sangat betul. Tak kisahlah, mungkin buruk di mata kau, mungkin buruk di mata aku, mungkin buruk di mata sesiapa pun. Tapi percayalah, ada hikmah benda tu terjadi. Dan ada juga orang komen, jangan risau, kemungkinan Nur Suria tak rasa pun sakit masa benda tu berlaku. It's just like asbab untuk Allah tarik dia menghadap Allah. Sebab kalau tak selaku, aku baca arwah orang ni baik, anak yang baik. Arwah jaga mak dia, suap makan mak dia. Ya Allah, sedih pula aku. Aku tak nak cry dah. Walaupun tutup lah. Sorry, terganggu sikit kat situ. Next, apa yang aku nak cakap tadi? Aku dah lupa dah. Astagfirullahaladzim. I'm not a good content creator. Aku pun aku just buat apa yang aku minat. Aku sangat-sangat berterima kasih pada korang yang selalu support aku selama ni kan. Aku notice je orang-orang yang support aku ni. Aku ingat nama dia tapi aku tak boleh nak tapi aku tak mampulah nak sebut semuanya kan. Itu je kot untuk kali ni. InsyaAllah lepas ni aku janji, kalau lah ada berita yang terbaru yang menyebabkan apa kenyataan aku tu salah apa semua, aku akan cover up balik. Don't worry, aku akan cover up balik. Sebab yelah, itu tanggungjawab aku. Aku dah cakap, so aku kenalah menerangkan balik semula.
Oh ya, sikit lagi yang part last tu kan, orang kata aku macam fake sebab tiba-tiba kat belakang tu aku boleh hide pula kan. And aku orangnya memang begitu ya. So aku tak sukalah yang, aku tak suka macam being sedih for all the time. Tapi mungkin tak kena masanya kan untuk aku hide. Aku pun dah istighfar, astaghfirullahalazim. Tak elok aku buat macam tu sebenarnya. Tapi niat aku kat situ, aku nak tolong kawan aku. Yes, korang pun macam ada bitter juga sebab aku tiba-tiba promote kawan aku tu. And aku harap korang boleh jaga hati that part sebab yeah, that's my job. Itu adalah kerja aku di mana member aku minta tolong untuk promote. And kebetulan kita cerita pasal kawan. So aku bring that, my friends ada buat ini dan ini. Dia buat baju ni. And ya, lagi sekali, kalau korang izinkan lah. Kalau korang tak izinkan, korang boleh dah belah dah sekarang. Kalau korang izinkan, aku just nak bagi tahu my contact lens. Sekejap, wait, nampak tak? Dia nampak natural kan? Okay, aku suka contact lens ni. My contact lens is from DD Lens. Okay, aku ada banyak gila koleksi DD Lens ni sebab dia murah. Ya, kalau yang ada power RM30 and tak ada power RM25. This one yang aku pakai ni, warna dia warna hijau sebenarnya. Tapi aku suka gila sebab hijau dia tak adalah sampai orang kata, mak kau hijau. Taklah kan. So okay. So yeah, itu saja. Dah banyak kali dah, itu saja tu. The conclusion is, sama-samalah kita doa supaya kita dihindarkan daripada perbuatan-perbuatan yang tak diingini. And then kita sama-samalah be positif, jaga hati, jaga mata, jaga mulut, jaga iman. Walaupun aku masih belum faham, aku harap Allah bagi aku hidayah lah pasal jaga iman tu. And then yeah, terima kasih so much yang support aku. Terima kasih so much juga kepada korang yang komen-komen. Yes, korang komen yang buruk-buruk pun aku tahu ada hikmahnya. Mungkin ada kebaikannya. Mungkin korang yang tengok video aku ni pun akan akan belajar sesuatu daripada apa yang aku cakap. Sebab aku memang nak jadi seseorang yang boleh sampaikan sesuatu yang baik untuk orang lain. Macam tu. Macam seorang cikgu ibarat lilin kan. Lilin, lepas tu dia ada bercahaya. Cahaya means dia adalah orang yang baik lah, kita senang cakap. And sisi-sisi dia semua gelap, betul? Jadi kalau dia ada cahaya yang terang, dia boleh membiaskan cahaya dia tu sampai orang sekeliling dia tu, tepi-tepi dia tu pun dapat tempias cahaya. So I want be that candle. InsyaAllah. Doakan aku juga tau. InsyaAllah. So aku memang banyak so bye-bye. So bye-bye. Popcorn kang. Viral kes pembunuhan di hadapan mak yang terlantar sakit dekat Terengganu. Idin tahu ramai yang tahu kisah ni dan Idin tahu ramai yang sangat geram bila tengok berita ni, betul tak? Kalaulah alasan dipeli dan dihina untuk dijadikan sebab untuk membunuh, Idin yakin pasti ramai manusia yang mati kerana tu. Tapi alasan dipeli dan dihina untuk dijadikan sebab untuk membunuh, ianya adalah alasan untuk orang-orang yang bodoh dan orang yang kufur akan nikmat akal yang dikurniakan Tuhan padanya. Kita tengok kucing mati dibunuh pun kita sedih terkilan, ini kan pula manusia dibunuh. Kemudian langsung tak ada rasa bersalah, dipotongnya tangan mangsa, dicuri harta benda mangsa. Cerita pula tu pada kawan-kawan yang rumah mangsa dirompak tanpa ada rasa bersalah sikit pun. Dan lagi teruk, buat-buat tak tahu pula tu. Dahsyat. Manusia jenis apa macam ni? Sebab tu Idin cakap, yang kita tengok, kita sangka dia ni ikhlas berkawan, boleh jadi, kita tak tahulah kan, tak naklah jadi pada kita. Mudah-mudahan dijauhkan. Boleh jadi dialah yang akan khianat pada kita dan tikam belakang kita. Tapi yang ni lagi dahsyat, ditikamnya pula betul-betul. Sebab tu berhati-hatilah dalam berkawan dan bersedialah untuk dikhianati. Biarlah kita ni tak ramai kawan, yang penting kita tak salah pilih kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan yang kita ada sekarang ni adalah kawan-kawan yang baik-baik, insyaAllah. Cuba tag kawan-kawan korang, pesan dekat dorang jangan jadi macam ni. Sebab tu nasihatlah untuk diri Idin dan kita semua. Kalau kita marah macam mana sekalipun dekat kawan kita, membunuh bukan solusi bagi orang yang waras dan berakal. Salah faham, settle lah cara baik. Dah tak sehaluan dan tak nampak jalan penyelesaian lagi, maafkan dan carilah jalan masing-masing. Simple.